Saya ada DM dia, cakap awak beli basikal, belum lagi dia kata. So lama-lama tu saya tengok dia dah beli. So means bukan kerana dia lah, saya basikal kerana Allah. Oh gitu bang, bang. Okay, hari ini kita bersama dengan Zizan Razak. Okay, apa khabar Zizan? Khabar baik alhamdulillah. Okay, apa perkembangan terbaru Zizan? Perkembangan sekarang ni sibuk tengah syuting untuk Astro First. Bakal shoot lah tak lama lagi, minggu depan untuk Hantu Bonceng 2. Polis Evo 3 tak habis lagi. Polis Evo 3 kita dah habis dubbing, tapi ada few shot yang kena tambah. Dia orang dah tengok bawah ni. So shot-shot tu agak merisaukan saya sebab dalam cerita tu macam kurus, tapi yang sekarang ni dah macam gemuk sikit. Kalau boleh pan ke belakang sikit tengok. Tu belakang tu. Macam mana tu? Risau juga tu. Itulah merisaukan kita. Tapi tak apalah, kita akan cuba sedaya upaya dalam masa terdekat. Saya rasa mungkin sebab sebab PKP, SOP untuk filem mungkin tidak keluar lagi. Okay, masa dalam tempoh syuting tu, ada tak Zizan terlibat dengan kecelakaan ke apa-apa ke? Kecelakaan, accident lah, accident yang tak nak. Masa tu ada juga cedera, adalah sikit-sikit, tetapi yang paling parahnya saya syuting dekat BB, tiba-tiba saya terkena influenza masa tu. Kalau awak ingat tak? Tak ingat kan? So saya terpaksa break lebih kurang sebulan syuting tu. So satu production pun break, dan ada few orang-orang kat situ pun terkena juga influenza dan juga viral fever ni kan. So masa tu agak merisaukan kita. Dan lepas break, dan saya dah okey, semua dah okey, dan saya start shoot balik, dan shoot habis shoot je tu masuk pula virus corona ni pula. So terus PKP lah. So start daripada itu sampai sekarang saya tak balik kampung lagi nak jumpa abah saya. Saya pun macam nak cari ruang dan masa juga. So banyak program-program dan juga produk-produk saya yang tertangguh disebabkan PKP itu. Tapi tak apalah, janji semua okey, janji semua sihat. Dan saya akan habiskanlah apa yang perlu saya settlekan. Dan dengan Johan, sekarang ni memang langsung tak akan ada peluang untuk bersama untuk satu projek ke, ataupun memang masing-masing sebenarnya sibuk dengan jadual yang sedia ada? Sebenarnya saya dengan Johan, saya akan keluar satu movie nanti next year, iaitu Abang Nur Fadir 3. So Johan ada dalam tu. Memang kita dah shoot lah sebelum Polis Evo lagi tu kita shoot. Dan maybe kita orang akan keluar juga dengan satu lagi movie arahan Aflin Shauki. Mungkin tajuknya Alung Bukit Beruntung. Baik Punya Alung. Kita orang jadi adik-beradik dan cerita tu. Ini saya tak tahu lah. Ini cerita memang filem Jozan lah. Ini filem Jozan lah. Arahan Aflin Shauki pula kita tahu. Sentuhan Aflin Shauki yang sangat-sangat menggegarkan industri. Dia pun orang yang director yang banyak dapat award. So saya pun tak sabar nak kerjasama dengan Aflin, dengan Johan sekali lagi, sebab saya dah kerja dengan dia untuk filem Abang Nur Fadir 3. Memang dahsyat lah, kita orang bagi 110%, 120% lah macam gitu. So untuk cerita seterusnya lagi, kita orang dah rasa macam aku kena buat lagi baik ni kan. So disebabkan PKP lah, SOP pun tak keluar lagi. So kita orang tengah dindong-dindong lagi. Aflin pun tengah tulis lagi skrip, Johan pun tengah, dan saya tengah deal lagi pasal jadual dengan pihak produksi. So mungkin orang tak nampak kita orang punya plan kat belakang kan. So itulah mungkin jawapan yang saya jawab. Di Zizan, ada satu perbincangan, adakah itu yang perbincangan tu kan yang dimaksud ada filem tu, ataupun ada projek lain sebenarnya seperti yang saya tengok dalam FB yang terbaru ni lah. Kalau saya jumpa Johan, bukan sekadar filem je, banyak kita orang plan kan. Kita orang ada bercerita lah pasal future kita, pasal itu, pasal ini. Pasal dia selalu nasihat saya, Zizan bila nak kahwin kan. Dia risau, dia orang yang paling risau. Okay, Zizan bila nak kahwin? Saya pun tak jawab soalan Johan tu. Takkan saya nak jawab soalan awak. Gitu. So pada saya, jodoh ni saya tak boleh nak paksa kan. Tapi kalau kata dah jumpa yang okey, kadang-kadang jumpa sehari besok dah kahwin kan. So macam-macam cara. Sekarang ni saya dah tak paksa. Yang mana ada depan mata rezeki, saya jalan dulu. Which is kalau kata kerja. Kalau kata girlfriend lah. Kalau kata jodoh, kahwin lah. Pada saya ni banyak juga tanggungjawab. Mungkin ada benda-benda saya tak selesaikan. Sebab tu Allah kata dia tak bagi lagi saya mungkin jodoh buat masa ni. Saya juga usaha, bukan tidak usaha. Sebelum ni pun usaha, tapi dia tidak menjadi lagi. Dan
Kalau saya nak stres ke nak pressure pun tak guna juga. Sebab kunci bukan kat tangan saya lah. Sebab duduk kat tangan Tuhan kan. Tapi dengar-dengar cerita, Zizan rapat dengan seorang pembaca berita. Pula dia. Menafikan ataupun... Pada saya duduk kayu-kayu basikal dengan dia. Dah kayu jumpa ambil lah gambar pasal tapi orang duk geneng-geneng kan. Saya anggap dia macam adik saya je. Saya tidak lebih pada itu. Dan saya tak pernah rasa apa-apa pun pada dia. Dia pun lagilah dia pun duk panggil saya abang kan. Bila kita orang bercinta kan. So benda tu di-create oleh netizen saja dan pada saya okey je. Saya berfikir secara positif. Kalau itu membahagiakan anda semua okey je lah kan. Tapi saya memberitahu dan juga orang kata membuat satu statement yang kita orang macam adik-beradik je, tak lebih daripada tu. Dia macam adik saya je lah. Adakah disebabkan dia Zizan suka dengan aktiviti berbasikal ni? Sebab selalu tengok sering bersama. Saya beli basikal sebelum dia lagi. Saya beli tahun lepas lagi. So saya duduk kayu. Saya ada dah DM dia cakap awak beli basikal belum lagi dia kata. So lama-lama tu saya tengok dia dah beli. So means bukan kerana dia lah. Saya basikal kerana Allah. Oh gitu bang. Yelah sebab saya mementingkan kesihatan saya. So ramai juga orang kata basikal mahal itu ni. Saya rasa kesihatan lagi mahal saya rasa kan. So kita nak spend basikal mahal ke kita nak spend hari tua kita dengan ubat buah pinggang lah, ubat darah tinggi ke apa, kita risau juga kan. So saya berfikir future saya lah. So saya beli basikal ni untuk kesihatan saya lah. Saya pun menyeru kepada rakyat Malaysia bukan suruh beli basikal, pada saya jaga kesihatan di hari muda ni, right? So sekejap lagi kita nak pergi Mekah. Saya pernah pergi umrah, saya tengok orang tu kena tolak dengan kursi roda. So kita nak di hari tua ke kita nak buat haji ke, tak tunggu tua lah pun. Which is kita nak sampai sana, okey, kita nak tawaf bukan sikit orang, ramai orang. So ini PKP, Mekah ditutup. Kalau Mekah dibuka lagi saya rasa mesti pack. So kita kena ada stamina yang baik lah kalau kita nak pergi sana. Sebab saya pernah pergi dah, macam-macam ragam orang. So jagalah kesihatan. Waktu PKP tu ada segelintir artis lah dia ada meminta sesuatu dengan kerajaan lah untuk bantu mereka kan. Tapi sebelum PKP tu mereka ni dia tunjuklah kemewahan tu kan. Segelintir bukan semua, segelintir. Jadi mungkin apa pandangan Zizan sebab ada dari satu segi betul juga, tapi dari satu segi bila orang-orang biasa ni mereka susah, mereka terkesan, mereka mula mengungkit cerita-cerita artis yang menunjukkan kekayaan ni sebelum PKP tu. Jadi apa komen Zizan lah? Pada saya kalau nak menyentuh tentang isu tu untuk saya sangat-sangat sensitif. Dia ada pro and cons tentang benda ni. Pada saya kadang-kadang kita tidak boleh juga mengharapkan sesuatu benda. Pada saya advise usaha sendiri dan jaga kita punya which is kita punya pembelanjaan sendirilah. Itu lagi baik. Tetapi kadang-kadang ada orang bernasib baik, ada orang tidak bernasib baik. Dan kalau kata ada tabung untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan dan memang betul-betul memerlukan, saya rasa tak ada masalah benda tu. Tapi kalau kata dah pakai Alphard kan, itu ini kan, tiba-tiba dia memerlukan benda ni, saya rasa tidak adil lah untuk itu. Tetapi saya melihat perkara ini, mereka yang menyuarakan tentang ini kepada mereka yang memerlukan, bukan diminta untuk dia. Yang itu yang saya tengok. Begitu juga dengan orang-orang luar sana kan. Saya juga, pada saya kalau kata ada tabung bukan untuk artis je, untuk mereka yang memerlukan. Orang bukan artis pun saya rasa kalau ada mereka yang layak dan perlu bantuan itu, pergilah, ambillah dan bagilah kepada mereka. Jangan bezakan artis ke orang tidak bukan artis ke. Maknanya pada saya orang yang memerlukan itu lagi penting.